Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anzala al-Qur'an al-Karim basairu lin-nas wa hudan wa rahmah liqaumin yuqinun. Yahdi ila al-haqq wa ila tariqin mustaqim. وأشهد أن الله وحده لا شريك له بعث فينا رسولا من أنفسنا يتلو علينا آيات الله ويزكينا يعلمنا الكتاب والحكمة وإن كنا من قبل في ضلال مبين. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله أرسله ربه شاهدا مبشرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah, bulan Ramadan yang sedang kita hayati ini diturunkan padanya Al-Quran, memberi petunjuk kepada manusia dan memberi penjelasan tentang ayat-ayat Al-Quran itu sendiri, dan memberi perbezaan antara hak dan batil. Sadaqallahul azim. Sidang hadirin hadirat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi Jumaat yang mulia ini kita masih berkesempatan diberi peluang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghabiskan saki-baki umur kita, yang mana tidak ada seorang pun tahu bila akan berakhir. Yang pastinya kita bersyukur karena pagi mulia ini pagi yang ke-17, sedar tak sedar kita 17 Ramadan, tarikh yang sangat bersejarah kepada kita orang mukmin apabila 79 Ramadan. Selain daripada dia merupakan nuzul Quran, Allah Ta'ala mula turunkan Al-Quran di langit ataupun di muka dunia ini untuk kita manusia, dan di bulan itu dalam bulan yang mulia, penuh mulia, dengan penuh keberkatan, dan kita sudah melalui 17 hari. Inilah rutin yang berlaku di atas setiap umat manusia di seluruh dunia. Kita tidak tahu bila masa kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk balik dengan penuh bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita berada ini dalam bilik ilmu, di medan ilmu, di mana ayat mula-mula itu pun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, amat tepat sekali 17 Ramadan. Hari ini juga hari sejarah perang Badar, Al-Kubra, di mana malam ininya kita akan adakan majlis memperingati iftar jama'i bersama majlis pada Abad Al-Kubra. Kita akan buat di Pasar Putih. Ini semua adalah kerja-kerja kita orang mukmin. Oleh sebab itu kita merasa betul
kita jadi orang Islam. Kita masa kita bertuah, kita mendapat baca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu ialah kalam Allah bermukjizat. Ta'abbud bi tilawati, penuh bermukjizat. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menyahut cabaran Allah berhubung dengan keaslian, dengan kehebatan, dengan keagungan Al-Quran ini dicabar sejak zaman berzaman lagi, sebab zaman Rasulullah SAW lagi. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Sekiranya kamu masih ragu yang atas Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba-Ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, bawa mari satu surah, bawa mari yang mempunyai kekuatan dari segi nahwunya, dari segi sarafnya, dari segi ilmu badi'nya, dari segi ilmu balaghahnya, susunan ayatnya. Tidak mampu, manusia tidak mampu untuk membawa satu surah. Sekalipun bekerjasama kumpul manusia untuk merancang, berbincang bagaimana untuk tilawah Quran, tadi nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Ta'ala, kami turun Al-Quran, kami jaga dari segi hurufnya, jaga dari segi bacaannya, jaga dari segi maknanya, jaga dari segi lafaz Al-Quran bil mushaf, semuanya Allah Ta'ala jamin. Jadi kita berasa sangat bernasib baik dan kita rasa sangat bertuah kerana kita jadi orang mukmin, umat Nabi Muhammad. Dan sekarang kita berada di 17 Ramadan, di mana 17 Ramadan ini suatu tarikh yang sangat-sangat bermakna yang sangat penting bagi kita umat Islam, terutama apabila kita merujuk kepada Zulul Quran itu sendiri. Al-Quran Al-Karim Dusturul Azim. Dustur maknanya perlembagaan yang begitu agung, yang di dalamnya dimuatkan segala keperluan-keperluan asas manusia. Dari segi nak beribadat ke, kita kata nak bermuamalat ke, nak bermunakahat ke, nak memerintah ke, nak mentadbir ke, segala-galanya termaktub dalam Al-Quran, diberikan dustur atau perlembagaan yang Allah Ta'ala turun kepada manusia untuk manusia terbiwuruh atas muka dunia ini sesuai dengan kehendak Allah. Kita dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Dia paling reti tentang kita. Tuhan paling reti. Kalau dah orang Korea cipta jet ke, cipta kamera ke, cipta pembesar suara Jepun ke, dia ada katalog dia, bagaimana nak pasal dia, kalau rosak bagaimana nak ganti dia, kalau tak jadi bagaimana cara dia nak buat, dia rujuk kepada katalog itu. Maka kita lebih-lebih kita sebagai manusia yang begitu komplit, kejadiannya hebat sekali. Allah Ta'ala jadi kita memang hebat, nak dibanding tadi sebaik-baik ciptaannya ialah manusia. Maka apabila ciptaannya yang terbaik ini diletak atas muka dunia, semestinya ada panduan-panduan untuk manusia hidup dengan baik. Sebab Allah Ta'ala beri kita nafsu, Allah Ta'ala beri akal, Allah Ta'ala beri kita kehendak dan bermacam-macam. Maka Allah Ta'ala lah yang telah menurunkan melalui Nabi Muhammad SAW Al-Quran sebagai perlembagaan, sebagai dustur untuk menjadi panduan asas dalam hidup kita dalam semua perkara. Kalau Tuhan jadi kita diselera,
selera nak masing, selera nak pedas. Ini Tuhan jadi. Takkanlah apabila Tuhan jadi selera masing, pedas, masak, manis ni, Tuhan letak atas keperluan tu, letak atas pokok ke, atas air ke, atas buah ke, manusia boleh cari. Kalau gitu mananya Tuhan ni buat buah-buah tu untuk selera manusia, sebab Allah Ta'ala buat selera. Penghazaman dia nak gapo, dia berasa nak gapo, Allah Ta'ala buat ada dah dalam bentuk tabi'i semula jadi. Ia cuma manusia kena ikhtiar saja, sesuai dengan dia tu ada ilmu, sesuai dengan dia tu dia mikir, sesuai dengan dia ada usaha, dia kena ilmu. Pokoknya ada. Takkanlah Tuhan terhenti nak buat satu peraturan yang menjamin manusia hidup bermasyarakat ni biar aman, biar aman, biar molek, biar tetik terni hidup. Ini dah yang kita tekankan, di mana kita adakan sepanjang kita merintah ni, kita cetuskan ayat-ayat Al-Quran tersebut, kita jadikan dia untuk bahan tadarus kita dalam ihya Ramadan, supaya lama orang akan faham nanti bahawa kita orang Islam ni orang yang mempunyai dasar yang cukup baik. Kalau dasar itu dari Allah Subhanahu Wa Taala yang mencipta kita, apabila kita dapat mengikuti dia, dapat terima dia, insya-Allah kita akan menjadi lebih aman, lebih baik dan lebih tepat dengan Allah. Sebab itu dalam bulan Ramadan yang penuh mulia ini, amo yakin tuan-tuan semua yang hamba ini semua baca Quran, baca Quran. Al-Quran ini kita tahu dia mempunyai kehebatan, sebab kalamullah yang penuh bermukjizat. Satu hadis Rasulullah SAW berkait dengan Al-Quran ini, sempena kita berada dalam nuzul Quran ini, kita cuba tekankan di segi beberapa fadilat, di segi kehebatan Al-Quran yang kita cuba mendalami sedikit insya-Allah dalam masa yang terakhir ini. Oleh sebab kita manusia ini, apabila Allah Ta'ala uji kita di muka dunia ini, kita berhadapan dengan berbagai-bagai masalah. Sebab kita ada diuji, ada salah, ada betul, dan begitu juga hati manusia. Apabila manusia tu buat banyak dosa, dia akan bertambah hati menjadi karat, jadi karat. Semakin banyak kesalahan, semakin banyak kita punya karat kita ni, atau kekotoran jiwa kita. Oleh sebab itu kita susah untuk mendapat hidayah, untuk menerima hidayah Al-Quran itu kita jadi susah. Baca dapat baca, tapi hidayah tak dapat. Sebenarnya Quran itu nak membimbing kita. Allah Ta'ala tu mari nak bimbing kita supaya kita boleh ikut sebagaimana kehendak Allah, tapi tidak siapa, kerana dia ada karat dia ada penghalang dia, kerana melakukan dosa-dosa. Kita sebenarnya ada melakukan dosa lisan, memang tak boleh nak elak daripada tu, sama ada kecil atau besar. Sekarang ni Rasulullah memberitahu kepada kita, innal qulub tasda', hati manusia Rasulullah terkarat. Kesan daripada kesalahan kita, kesan daripada perbuatan kita, kesan atau penglihatan kita, dia sangat-sangat seni dalam jiwa manusia. Kama yasda'ul hadid,
serupa besi karat, bayangkan kalau besi karat tu lagu mana bahaya dia. Kalau kena tempat luka misalnya, besi tu besi karat kena tubuh kita luka, dia memberi kesan yang amat tak baik kepada kulit kita, benda tak comel. Faqila ya Rasulullah fama jila'uha, kata sahabat, kata lagu mana kita nak bersih dia, nak bersih daripada kekotoran hati kita? Tilawatul Quran. Kita baca Quran, alhamdulillah di Ramadan yang penuh mulia ni kita baca Quran. Baca warattilil Quran tartila, kita baca dengan secara tertil, mengikut kaedah-kaedah yang betul. Mana kaedah betul? Mengikut tajwid yang betul. Waalaikumsalam. Ahlan. Ikhwanna min Syria, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Wa dzakara al-maut, ingat kepada mati. Ini dia. Sebab itulah kita dalam menuntut ilmu ini, Al-Quran mewarisi kepada kita pelbagai khazanah Allah. Selain daripada dia berupaya untuk mencuci bersih jiwa kita, dia memberi dua peranan. Peranan pertama, dia bersih dahulu. Kedua, dia membawa hidayah. Ini dua-dua bersepadu dipanggil. Kalau kita kata sabun, dia bersih pakaian, belum tahu bau sedap lagi, belum tahu bersih lagi, belum tahu nak comel lagi. Tetapi Quran ini dia boleh bersih jiwa kita pertama, kemudian dia boleh memberi hidayah, memberi petunjuk kepada jalan yang betul, sebagaimana dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Tambah sadar kita tadi bahawa Al-Quran Al-Karim ini selain daripada Tusturul Azim wa Basairul Linnas, dia membuat rahsia-rahsia khazanah Allah yang banyak, ilmu, berbagai ilmu. Sebab tu kalau kita sahaja kita mengajar budak-budak kita di Yayasan Islam Kelantan ini, kita letak asas bahasa Arab. Kau kira Yayasan Islam Kelantan setiap bulan tidak kurang daripada 2 juta kita punya berpelanjangan untuk pembangunan dia, untuk pentadbiran dia, termasuk bayar gaji dan semua guru-guru dan kebajikan lain, 2 juta sebulan. Bukan satu angka yang kecil. Semata-mata kita nak mengekalkan pendidikan Islam yang boleh membantu anak negeri kita memahami Al-Quran Al-Karim dalam skop yang luas. Sebab tu kita ada tahfiz sains, sebab Al-Quran tu membawa ataupun terkandung di dalamnya khazanah-khazanah ilahi yang banyak yang perlu pada manusia. Walaupun kita habis 2 juta sebulan, tak apa, kita bukan kerajaan yang banyak pilih, tetapi kita bersabar. Kadang-kadang nak bayar elang tu rapat 30 bulan, tak apa, kita ikhtiar boleh, kita usaha. Kenapa? Kerana kita tahu inilah cara pendidikan yang boleh sapa kepada kehendak Allah dari segi muka. Sebab itu kalau kita merujuk kepada satu peristiwa ataupun suatu rakaman ataupun suatu penyataan yang dibuat oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu pada satu ketika di Bandar Madinah,
di mana Madinah itu ada banyak jalan-jalan. Bisuqil Madinah. An Tabarani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu marra bisuqil Madinah wa waqafa 'alayha. Abu Hurairah jalan di mana Madinah. Siapa satu tempat ada suk ni pasar lah. Pasar raya, pasar tempat berjual beli, ramai orang ada situ, penuh ramai dah. Dia berdiri sebentar, berdiri tengok. Faqala ya ahla suq ma a'jazakum, qalu wa ma zaka ya Abu Hurairah. Siapa apa amal-amal tua-tua ni, apa yang menghalang tua-tua duduk sini ni? Maka ramai-ramai duduk sini ni dalam kawasan mana? Dalam kawasan satu kawasan itu. Ma wa ma zaka ya Abu Hurairah. Apa hal ya Abu Hurairah? Ia berkata lagu tu. Nah, katakan warga berdua apa sini menghadapkan berdua sini berapa? Qala zaka bi Rasulullah sallam yuqsam wa antum hahuna. Sama muadun orang sedang bagi peninggalan dan khazanah Rasulullah banyak ni. Mundur agak persedinya. Gila. Di ujung sana ni. Orang sedang bagi. Sedang bagi apa? Sedang bagi khazanah ataupun sedang bagi yaqsam wa antum hahuna. Untuk bagi peninggalan Rasulullah. Nah. Ala tazhabuna fatakhuzuna nasibakum minhu. Apa tu kita sana? Nah, orang bagi ni. Gilah sana untuk mendapat bahagian kamu. Qalu wa aina huwa. Mana tempat tu? Mana tempat tu ya Abu Hurairah? Qala fi masjid fakharaju sira'an. Dah satu masjid tu. Pakai gigi kau dah. Bunyi kata duk bagi. Ini fikrah madiyah. Bila orang bagi khazanah ni dia tak pergi muka duit ni. Duit kau, kain kau, dah berah kau. Duit ikutlah. Pakai belakang tu selalu. Orang kata lu masjid lu ada bagi ni. Apa berduduk sini nya? Wa waqafa Abu Hurairah lahum hatta rajul. Abu Hurairah duduk situ juga. Dia pergi belakang pak kandang pergi semua dah bunyi bagi duit ni. Bagi harta, bagi peninggalan Rasulullah. Rasulullah duduk. Abu Hurairah duduk situ, duduk cagak, duduk tunggu mari. Duduk tunggu tengok aku mana kau buat ni. Buat mana? Hatta raja'u balik. Faqalu malakum. Apa yang kamu dapat? Apa kamu boleh apa yang kamu boleh? Faqal ya Abu Hurairah qad atayna al-masjid qad dakhalna fihi falam nara fihi syai'an. Kami pergi ya Rasulullah, tak ada apa-apa. Nah, tak ada orang bagi berah, tak ada bagi kain, tak ada bagi duit. Nah, tak ada apa. Apa dia kata ni? Qad atayna al-masjid padakhalna fihi falam tara fihi syai' yuqsam. Kami masuk masjid, kami tengok ramai-ramai tak ada bagi kamu sekali. Pelawak dah ya. Nah, dia kata Abu Hurairah pelawak dah ni. Faqalahum Abu Hurairah wa ma ra'aitu bil masjid ahadan. Muta tengok kau orang tak ada orang dalam masjid seorang rabuk ke? Yang mugi tu. Qalu bala ya ra'ayna qauman yusallun. Kami tengok ada orang sembahyang. Ada orang sembahyang. Wa qauman yaqra'una al-Quran. Satu kumpulan pula sedang baca Quran. Satu kumpulan sedang sembahyang. Wa qauman yatazakkaruna al-halal wal haram. Satu kumpulan sedang buat perbincangan. Apa benda yang halal, apa benda yang haram di atas masjid.
Faqala Abu Hurairah, wai hakum fadzaka mirasul Muhammad. Kalau kita kata bahasa bahasa kasar, celaka muni tak erti, itulah peninggalan Rasulullah. Jadi kalau kita mikir otak benda kata jenis peninggalan Rasulullah bagi-bagi ni pitih lah. Beri kau itu lah, asal-asal sini lah. Tetapi Islam mengajar kita, mendidik kita dua keadaan yang sangat penting. Pertama, kita buat persiapan kita dunia. Allah Ta'ala suruh kita siap dunia, buat persiapan. Yang kedua, persiapan untuk akhirat. Jadi kalau pemikiran madiyah zaman Rasul, zaman ba'da selepas wafat Rasulullah ni, bukan zaman ini yang malam itu pun serupa itu. Maknanya jenis ini mana-mana pun ada, sampai bila pun ada. Menama rakyatnya bahawa Abi Hurairah ni sangat-sangat peka kepada warisan yang ditinggal oleh Nabi SAW, bukan ilmu. Kalau nak cari ilmu, pergilah masjid. Sebab dia ada pusat ilmu. Kalau kita kata orang yang baca Quran itulah warisan yang ditinggal Rasulullah. Sebab kita baca dah pada awal dulu, mula bawa ni kita baca satu hadis lain di mana semuanya wa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman warrisul ilm faman akhadha bihadzin wafir. Kita beritahu dah para ulama yang mewarisi kerja-kerja Nabi ni tidak banyak duit, sebagaimana Nabi-Nabi khususnya al-anbiya lam yuwarrisu dinan wala dirhaman, dia tidak mewarisi harta-harta yang banyak, tidak tinggal beratus juta aset-aset merupa kondominium pun tak ada. Sebab tu kalau nak cari para anbiya meninggal aset tak ada, sehingga meninggal hutan ada, susahnya kerana kerja para anbiya. Jadi oleh sebab itu yang pentingnya ialah kita berada di 7 Ramadan ini, di mana sesuai dengan nuzul Quran, kita cuba cari sebanyak mungkin dan kita meningkat sebanyak mungkin keupayaan kita untuk baca Al-Quran dan memahami Al-Quran. Ini tuntutan sama-sama muda bukan hari ini. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak didik kita melalui Yayasan Islam Kelantan berupaya secara tidak langsung, kita sebagai pemimpin berbahasa lega dan rakyat punya telah membayar cukai, membayar hasil menjadi wang yang disatukan. Kita belanja wang yang disatukan ini, kita sendiri pada pahala, kita yang membayar hasil. Setiap hasil yang dimasuk, yang diurus oleh pihak kerajaan dengan secara telus dan bertanggungjawab, meletak kepada program-program yang memberi kefaedah kepada rakyat. Faedah besar sekali kita dapat memahami Al-Quran, kita memahami apa yang dibuat oleh Rasulullah SAW dalam semua perkara, bukan solat saja, bukan masalah zakat saja, tetapi dalam semua urusan hidup kita berpandu kepada Dusturul Azim. Kita berasa puas hati. Tapi kalau belah segala hartanya kita, hasilnya kita beri, digunakan kepada benda-benda yang lain, benda yang maksiat, dikutuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak kerja mata, tak dapat tidur. Tetapi kalau kita berada dalam sebuah pemerintah yang adil Islam, pandanglah dia channel, pandanglah dia buat terhadap wang yang disatukan tadi itu untuk diagihkan balik kepada rakyat dalam bentuk-bentuk yang boleh mendatangkan kebajikan yang berpanjangan. Tanpa ilmu, alhamdulillah,
hamba boleh sikit sebanyak bahasa Arab ni kerana mengaji Nilam Puri dulu. Nilam Puri itu bawah kerja apa waktu tu Datuk Asri. Nah, walaupun dia tu mati luar daripada Pah, nah, tapi dia tu buat yayasan pengajian Islam tu, YPTIK yang ingat lagi, boleh mengaji sikit sebanyak hasil daripada pemikiran waktu tu oleh pemimpin-pemimpin kita bahawa perjuangan Islam ni tak boleh ikut lain, kena ikut saluran dia, Al-Quranul Karim. kita pada satu hadis lain yang kita perlu buat perhatian kepada Al-Bazzar an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala sallallahu iza aradallahu bi'abdin khayran fakkahu fid din walhamhu rushdah. Apabila Allah Ta'ala menghendaki terhadap hamba-Nya khair, baik, apabila Tuhan nak kepada hamba tu jadi orang baik, dia beri fakkahu fiddin, dia beri seseorang itu mendalami, memahami tentang agama Allah. Itu mustahil. Nah, itu mustahil. Sebab itulah kita kata kalau kita dapat memahami perkara yang disebut tadi, kita tahu Al-Quran Karim ini risalah dia ni asasiyahnya ia al-hidayah wal islah, untuk memberi hidayah. Itu asasnya. Sebab tu pagi kita baca Quran, kita mula surah Baqarah tu, awal surah Baqarah tu dia buat selalu tu Alif Lam Mim zalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Seolah-olah kita nak baca Quran tu, ataupun kita nak baca Quran tu, kita nak mendalami dia, kita nak faham dia, kita nak masuk, seolah kita nak masuk dalam suatu bangunan yang luar, di dalamnya ada semua. Dan semula kita masuk bangunan itu ada pintu, sebelum masuk pintu tertulis itu, sebelum kita masuk memahami Al-Quran, sebelum kita nak menghayati Al-Quran, Allah Ta'ala beritahu awal zalikal kitabu la raiba fi, yang demikian kitab ini, mu nak masuk ni, mu nak tengok ni, mu nak jelajah ni, di dalamnya tidak ada sedikit keraguan dalam hal kamu, semua hal. Alam urusan harta ke, kalau mengurus harta mesti tidak urus secara riba, jangan ragu. Nah, halallahu al-bai' wa harrama riba, jumpa dalam, kalau mau masuk ni mau jumpa, jangan ragu. Dalam sistem keuangan kamu, hendaklah kamu berurusan secara muamalah Islam, jangan menggunakan muamalah riba. Di mana jumpa? Dalam Al-Quran. Nah, jadi sebelum kita masuk Quran itu, depan dia tulis la raiba fih hudan lil muttaqin, dia berupaya memberi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Itu dia. Maka dalam memberi petunjuk pada manusia ini, kita lihat berbagai-bagai cara, berbagai-bagai cara yang telah dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri dalam usul Al-Quran. Wa qad istaqdama Al-Quran Al-Karim li kulli wasilatin lil wusul ila hauna al-hadbul azim.
Tujuan besar Quran turun untuk dapat hidayah. Bukan sekadar kita kata kita beli sebuah Quran kita letak atas mari misalnya. Ada juga orang berpendapat dia kata Quran apa tak ada kita ni, kita sempena naik umur baru ni. Nah, apa kita letak Al-Quran supaya tidak ganggu syaitan-syaitan lah dia kata. Nah, kita buku dengan kain kuning kan letak situ. Cara mikir. Tapi kita dah setelah kita main ngaji tempat medan ilmu untuk sama dah Al-Quran ni lah hidayah, membawa hidayah pada kita, bertunjuk jalan yang betul. Nah, maka caranya Allah Ta'ala buat bermacam-macam cara untuk manusia ni mendidik manusia menggunakan akal. Contohnya Quran mendidik kita menggunakan akal. Ada orang kata ada akal dia tak guna, akal dia tak guna, dia sehat, dia tidak cacat, tapi dia buat cacat, buat cacat dia minta sedekah misalnya. Amos pakai orang yang amos jumpa belakang hok jadi baru dengar kali ni pergi rumah tu berkecok, lepas pada masjid jalan malam-malam ada juga. Ini pengalaman kita wakil rakyat, tapi tak apa rakyat kita pergi. Ada juga katanya pakai pempos. Dia kata apa dia pempos bertahun-tahun lah ni. Pempos bukan murah. Pempos kata ada tunjuk pakai pempos. Betul lah, tapi betul buat cair ke tak tahu. Ini macam-macam cara. Tapi tak apalah. Oleh itu Al-Quran ni mendidik kita. Cara mudah, cara bermacam-macam lah dia buat. Contohnya kita tengok kalau kita kata utah lah, sebab orang suka bakar kemol ni, nak budak-budak suka cak kemol ni, cak utah pendek saja ya. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat, contoh pendek je. Afala yanzuruna al-ibli kaifa khuliqat, kenapa kamu tidak perhati kepada unta kami ciptakan untuk kamu? Oh, kalau kita ambil di Discovery ke, nah, ataupun National Geographic ke, dia buat cerita unta dia hebat, dia ada punya macam radar dia boleh tuju jalan pada pasir cari tempat air. Kita tak tahu tempat air dah. Tapak dia tu, tapak kaki unta tu buh tu dah buh macam spray tu, macam span, dia boleh jejak tu di pada pasir tu. Jadi semua benda mendidik. Siapa dia yang punya? Allah Ta'ala melalui Quran cuba nak mendidik pemikiran manusia ni biar memberi tumpuan kepada penciptaan Allah yang ada kesedaran. Itu mustahil sekali. Dia sehat, dia bagi, tak ada cacat, tapi tak mau memikir. Lau kunna nasmu aw na'qulu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ini salah satu ayat dan surah apa berserupa Sejadah Qasyatul Muluk. Akibat daripada manusia tidak mikir ni berat sebenarnya. Ada fikiran dia tak mikir, baik ke tak baik ke, jujur jatuh tu betul ke tak mikir. Maka akibatnya Allah Ta'ala jelas dalam Al-Quran. Kerana Tuhan beri akal kepada manusia saja, dia tidak beri pada binatang lain, makhluk lain. Akal ni sesuatu yang diberi kepada kita manusia yang mempunyai perbezaan yang paling besar sekali dengan makhluk lain. Kalau dia tak guna, habis. Kalau dia guna, dia semakin banyak memberi, dia boleh guna. Bukan pada lok nakal, lok pakal, lok nakal pun boleh guna. Matematik pun boleh guna. Tapi kalau dia tak guna, dia semakin mengecut, makin mengecut. Nak cari makan pun tak reti, nak cari makan pun tak reti lah, nak bagi rumah pun tak reti, sebab dia tak sentuh guna. Tapi kalau dia guna betul-betul akal dia boleh, Allah Ta'ala boleh developkan, boleh memajukan lagi pemikiran dia ni, boleh buat
Allah Ta'ala mengajar lagi tengok dia, wa'allama al-insana ma lam ya'lam. Bila dia guna tu hajar lagi, kalau dia tak tahu tu hajar lagi. Sebab tu kalau dia tidak guna akal ni, dia boleh masuk, kita guna akal boleh masuk dalam neraka. Sebab apa? Orang baca Quran pun dia tak cara, orang yang nas Al-Quran pun dia tak cara. Orang kata ni asas usul daripada kita ambil daripada Nabi Muhammad, dia tak cara, dia tak memikirkan. Tak. Sebab tu di dalam akhirat nanti, ini satu daripada keistimewaan kita orang Islam ni, kita mendapat berita daripada Al-Quran hak juta tahun akan datang. Hak juta tahun ni bukan learning. Hak tu riwayat tu akibat kepada manusia tak mikir, dia ambil benda batil, tinggal benda baik. Perjuangan yang baik dia tinggal, perjuangan yang tak baik maksiat dia ambil. Maka akhirat nanti akibatnya dia masuk neraka. Tak, sebab apa? Sebab tak guna fikir dia. Dan Al-Quran sudah ada, ulama sudah ada, para mu'ah, hadis sudah banyak, lah memberi penjelasan pada dia, tidak memikir dengan putusan akal dia. Akhirnya dia kata, lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabin. Kalau kami memikir, kalau kami dengar, kami perhati betul-betul hujah-hujah yang dibawa oleh para ulama, oleh pemimpin-pemimpin Islam tentang bagaimana kita nak wujudkan semua negara benar-benar Islam misalnya, kita perlu kepada kekuatan ilmu, kita perlu kekuatan jihad, kita perlu pengorbanan, kita perlu bersedekah. Katakan dia kata cakap sedekah semua, cakap mau demur-demur lah. Ma kunna fi ashabis sayy. Nescaya kami tidak akan ditempatkan dalam neraka ini kalau kami gunakan ni. Artinya dia tak guna. Mana Allah Ta'ala beri anggota badan pada kita ini hawas untuk kita guna dan untuk kita membuat keputusan yang sebaiknya berdasar kepada nas-nas, sama ada nas Al-Quran, nas daripada sunnah, ataupun daripada pandangan-pandangan jumhur ulama, qiyas dan juga ulama, hujah-hujah daripada ulama. Nah, itu jadi nampaklah pada kita bahawa Allah Ta'ala turun Al-Quran kepada kita untuk bimbing kita ke jalan yang selamat dan betul, serta mendapat keridhaan Allah dunia akhirat. Jadi yang sekali lagi terima kasih kepada para hadirin yang sentiasa berada di medan ilmu ini. InsyaAllah kita akan dapat banyak turas, banyak pusaka yang ditinggal oleh Rasulullah yang akan diberi melalui tubuh kita sendiri, melalui sahabat-sahabat kita lain yang sentiasa membaca dan membawa mutiara-mutiara ilmu yang baik. Semoga kita berdoa kepada Allah SWT mengekalkan kedudukan kita sebagai seorang mukmin muslim yang cinta dan hendak pada kebaikan dan ilmu, serta diberi kejayaan dunia akhirat. Insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin wa ni'matin. Allahumma alimna ma jahilna wa dzakirna ma nasina. Allahumma alimna ma jahilna wa nasina. Rabbana اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله إماما. اللهم ارحمنا يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد